Perkataan logik berasal dari bahasa Yunani logos yang memberi maksud pengucapan, pemikiran dan pemikiran asal. Logik dalam bahasa Arab disebut mantik, berasal dari perkataan nutq yang membawa pengertian yang sama seperti perkataan lafaz dan kalam dalam bahasa Melayu. Ia merupakan satu proses bagi seseorang melihat sesuatu dan daya usaha untuk mengenal pasti apa yang salah dan apa yang betul mengikut logiknya, seterusnya membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan memproses maklumat yang dikumpul. Kepentingan logik bagi manusia adalah memelihara akal daripada kesalahan dalam pemikiran, mengembangkan potensi akal dalam mengkaji menggunakan metodologi berfikir, membezakan perkara yang benar dan salah, dan menajamkan akal fikiran dan membina kebenaran dalam fikiran. Segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh manusia biasanya adalah berdasarkan fikirannya. Akal menjadi senjata bagi manusia untuk belajar, baik dalam pembelajaran formal maupun informal. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, maka perlulah untuk diteliti kembali bagaimana sebenarnya kita berfikir, bagaimana kita belajar dan mengerti apa jua yang kita pelajari. Oleh hal yang demikian, ilmu logik berperanan penting dalam mengawal dan mengatur pemikiran manusia daripada tersalah sewaktu berfikir menerusi kaedah-kaedah yang tersusun dan sistematik. Menurut hierarki ilmu, ilmu logik berada di tangga yang ketiga di bawah ilmu wahyu dan ilmu intuisi. Hal ini demikian kerana logik adalah berasaskan akal dan pemikiran. Kecenderungan berlakunya kesalahan dan kesilapan adalah lebih tinggi. Ini disebabkan akal boleh dipengaruhi oleh emosi, nafsu serta alam sekeliling. Ia juga bertentangan dengan ilmu wahyu yang bersumberkan kepada Allah SWT seperti Al-Quran dan hadis. Ilmu logik merupakan cabang falsafah yang menyelidik pemikiran manusia. Falsafah didasarkan pada pemikiran dan logik adalah kajian tentang apa yang membuat hujah yang baik dan juga jenis kesilapan yang boleh kita buat dalam alasan. Ilmu logik berperanan untuk meneliti dan membezakan antara hujah yang sah dan benar dengan hujah yang tidak sah dan tidak benar. Di sisi yang lain pula, terdapat istilah falasi yang bermaksud hujahan palsu digunakan untuk mengelirukan atau mempengaruhi orang supaya mempercayainya benar atau sah. Hujahan yang pada sekali imbas nampak benar dan sah tetapi sebenarnya tidak. Oleh itu, falasi boleh dijelaskan sebagai bentuk hujahan yang nampak betul tetapi setelah diperiksa terbukti tidak betul dan tidak sah. Pengetahuan tentang logik akan membantu untuk membezakan falasi daripada proposisi. Faktor berlakunya falasi dalam kehidupan adalah data atau fakta yang tidak cukup, bersikap prejudis, kesimpulan yang menyeleweng, andaian yang meleset dan tekanan emosi. Secara umumnya, terdapat dua jenis falasi iaitu falasi formal dan falasi tidak formal. Seterusnya adalah didaksi dan induksi. Didaksi bermaksud penghujahan di mana kesimpulan wajib ditarik daripada premis. Induksi pula bermaksud penghujahan di mana kesimpulan nampaknya berkemungkinan ditarik daripada premis. Perbezaan jelas yang dapat kita lihat antara didaksi dan induksi ialah kesimpulan didaksi khusus dibuat daripada pernyataan umum, manakala kesimpulan induksi ialah umum dibuat daripada pernyataan khusus. Contoh bagi didaksi ialah premis 1, semua manusia akan mati. Manakala premis 2, saya seorang manusia. Kesimpulannya, saya akan mati. Kaedah didaksi merupakan kaedah mengajar yang kompleks tetapi sesuai bagi pelajar. Hal ini demikian kerana mereka harus dibimbing untuk mengingati dan mengenal pasti prinsip atau teori yang membolehkan mereka menyelesaikan masalah atau hipotesis yang didedahkan. Pendekatan didaksi ini dapat disimpulkan sebagai satu proses pengajaran yang bermula daripada umum ke spesifik. Seterusnya ialah contoh bagi pendekatan induksi. Pendekatan induksi memberi penyataan bahawa sekiranya gagak itu berwarna hitam, maka semua gagak berwarna hitam. Penyataan ini tidak benar kerana kita tidak boleh menganggap semua gagak berwarna hitam hanya dengan melihat seekor gagak berwarna hitam. Hal ini kerana terdapat juga gagak yang berwarna putih disebabkan penyakit albino.
kesimpulan umum yang dibuat daripada pernyataan khusus dan disokong oleh premis yang diberikan tetapi tidak semestinya mengikut logik daripada premis. Dalam kaedah induksi, salah satu daripada pernyataan boleh jadi benar dan palsu. Jadi, kaedah induksi tidak memerlukan premis dan kesimpulan yang benar. Persamaan antara didaksi dan induksi adalah kedua-duanya merupakan argumen iaitu hujahan atau pendapat yang disokong dengan alasan. Kesimpulannya, kedua-dua pendekatan ini adalah berguna untuk penilaian sesuatu hujah. Terdapat banyak metodologi ilmu selain pendekatan redaksi dan induksi, iaitu kaedah jangkaan dan penerangan, kaedah pemalsuan Popper, kaedah Mill dan kaedah aruhan Mill. Dalam kaedah jangkaan dan penerangan, terdapat 3 konsep asas iaitu klasifikasi, perbandingan dan pengkuantitian. Kaedah pemalsuan Popper merupakan hasil cetusan seorang ahli falsafah sains tabi'i dan sains kemasyarakatan, Sir Carl Raymond, yang berpendapat walaupun pernyataan sains itu tidak dapat disimpulkan benar, ia masih boleh dikatakan sebagai palsu. Sebagai contoh pernyataan, semua seladang berbulu coklat berubah apabila munculnya seorang seladang yang berbulu kuning. Oleh itu, beliau berpendapat bahawa teori sains yang lebih baik adalah teori yang melepasi banyak ulang kecil. Kesimpulannya, sebarang kaedah pemikiran yang bertujuan untuk memalsukan tidak boleh diterima sebagai kaedah yang unggul. Untuk kaedah Mill yang diilhamkan daripada John Stuart Mill, seorang ahli falsafah British, beliau memformulkan satu logik bagi sains kemanusiaan termasuk sejarah, psikologi dan sosiologi yang berdasarkan penerangan sebagai sebab dan akibat. Akan tetapi, formula ini dikritik secara radikal. Kaedah aruhan Mill. Mill menyatakan bahawa setiap kejadian yang tertentu mempunyai penyebab yang unik. 5 kanun telah diformulasikan iaitu kaedah persetujuan, kaedah perbezaan, kaedah gabungan persetujuan dan perbezaan, kaedah baki dan kaedah variasi keseringan, hubungan metodologi dengan penjanaan ilmu-ilmu baru. Metodologi mampu memberi kesan positif dan juga negatif terhadap penjanaan ilmu-ilmu baru. Hal ini kerana sekiranya metodologi yang digunakan adalah tepat dan sahih, maka ilmu-ilmu baharu yang dijana adalah ilmu yang tepat dan tidak memesongkan. Namun, sekiranya metodologi yang digunakan adalah tidak benar dan salah, maka ia mampu menyebabkan ilmu-ilmu baharu yang dijana menjadi ilmu yang memesongkan akal fikiran generasi masa kini. Tidak dinafikan bahawa logik dan sains mempunyai hubungan yang begitu rapat. Hal ini kerana perkembangan sains dapat dilihat dari segi kaedah penggunaan logik dalam sesuatu eksperimen yang dijalankan. Sains yang dikaitkan dengan sesuatu perkara memerlukan uji kaji yang berterusan sehingga menghasilkan suatu rumus yang dapat digunakan untuk sesuatu perkara. Dalam buku ilmiah karangan Prof. Dr. H. Paihaki AK yang bertajuk Ilmu Mantik Teknik Berfikir Logik, beliau mengungkapkan bahawa ilmu mantik adalah suatu ilmu yang membahaskan tentang kaedah-kaedah yang dapat membimbing manusia dalam berfikir supaya dapat menghasilkan kesimpulan yang benar hingga dia terhindar dari kesalahan berfikir yang akhirnya menghasilkan kesimpulan yang salah dan keliru. Daripada tafsiran tersebut, dapat disimpulkan bahawa logik itu berkait rapat dengan cara kita berfikir dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Begitu juga ilmu sains. Ia berperanan mengaktifkan otak kita supaya dapat berfikir secara kreatif dan kritis dalam mencari solusi bagi sesuatu masalah.